السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung Majmu' Salasi Rasail, muka surat 13, Jawi, Rumi 28. Rumi 28, Jawi 13. Ya, betul. Yang kedua. Setelah yang pertama tu panjang, iaitu kita membahaskan rukun sembahyang. Ya, kita membahaskan rukun sembahyang. Tapi yang pertama niat tu panjang. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu pendek-pendek aja. Dia gitu. Caranya gitu, kita baca je lah. Dia cara dia tu. Yang pertama panjang, yang kedua tiga. Maksudnya macam ni lah kot. Dia membawa maksud, kalau nak panjang-panjang saya kita lain lah. Macam tu lah. Macam tu lah kot. Kalau nak kira, niat tu, dia boleh kata je. Yang pertama niat serta takbiratul ihram. Cukup lah. Tapi dia sebut panjang pula. Yang kedua, berdiri betul pada sembahyang fardu. Boleh lagi nak panjang huraian, tapi tak tulis. Gitu lah. Jadi yang kedua, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kedua, pertama berdiri dengan niat takbiratul ihram. Kedua, berdiri betul. Berdiri betul pada sembahyang fardu. Berdiri betul. Berdiri itu wajib. Wajib. Betul tu sunat. Dia bukan berdiri betul tu wajib. Bukan. Berdiri wajib, betul tu sunat pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang tu sembahyang fardu lah. Kalau sembahyang tu sembahyang sunat, maka tak wajib berdiri. Tak kisahlah berdiri betul ke berdiri tak betul ke, tak wajib berdiri. Dengan maksud nak duduk pun boleh sembahyang sunat. Semua sembahyang tarawih ke. Nanti kalau sembahyang tarawih sini buat apa? 20. Mantap. Sungguh 20. 8 lagi tak? Tak lagi. Ini macam terbaik. Okey. Jadi penat 20 penat kan? Dah ada sampai 10 tu penat. Duduk lah. Tak apa. Daripada awal penat, duduk daripada awal. Jangan tengok pelik tak pelik pun. Boleh je sembahyang sunat duduk. Qabliyah ba'diyah kan malas sembahyang Allah. Lepas maghrib sembahyang, lepas isyak sembahyang, sebelum isyak sunat sembahyang, sebelum maghrib sunat sembahyang. Sembahyang qabliyah ba'diyah tu kan. Sebelum zuhur puasa sembahyang. Lepas zuhur, masuk sebelum zuhur tu sebelum sembahyang fardu zuhur, lepas sembahyang fardu zuhur, sebelum sembahyang fardu asar, sebelum sembahyang fardu subuh. Kan semua ada qabliyah ba'diyah. Oh malas diri duduk kan. Tak ada alasan tak sembahyang sunat sebenarnya. Duduk sembahyang duha. Duduk.
Sembahyang sunat boleh, tak ada masalah. Sembahyang sunat boleh duduk walaupun mampu untuk berdiri. Kalau sembahyang fardu duduk sedangkan dia mampu berdiri, tak sah terus. Malah sembahyang sunat ni nak bagi tahu suruh buat sangat, buatlah sembahyang sunat sehingga kan atas kenderaan pun boleh. Sambil-sambil bawa kereta, bawa motor boleh sembahyang sunat. Sembahyang tarawih kan. Biasa balik kampung sehari 2 hari, masjid-masjid lagi ada sembahyang tarawih. Biasa hari 2 hari sebelum raya tu. Tolak pula malam katalah siang jam ke apa ke panas ke malam. Masa bawa tu kalau pukul 9 10 tu bawa saja yang jauh-jauh ni lah, bawa dengar lagu lagu hari raya tu. Oh lagu tu lah pusing-pusing pun daripada Piramli sampai sekarang. Zaman Piramli sampai zaman sekarang lagu tu juga. Lagu tu aja. Dendam Perantau tu juga. Jadi sembahyang kan. Sembahyang dalam kereta, bawa Allahu Akbar, bawa sana bawa kereta, sampai bawa motor, boleh. Tak ada masalah, tak kena perlu berdiri. Malah nak beritahu sembahyang lah sunat ni. Tapi sembahyang fardu, tak boleh atas kenderaan, kena turun, berhenti turun. Mampu berdiri, jangan tak boleh duduk tak sah. Itu sembahyang fardu. Jadi berdiri itu adalah wajib dalam sembahyang fardu, betul tu sunat hai'ah. Pada mana ni? Pada sembahyang fardu sahaja. Sembahyang sunat tak termasuklah. Yang kedua ni bot tu kenderaan lah. Dia kena gini kerah. Kalau boleh pun kerah. Sakit pinggang-pinggang. Sempit lagi kan. Dia panggil sembahyang tu di atas kenderaan. Dia tak kisahlah bot ke, kapal terbang ke tapi ke, motor ke, kereta ke, gajah ke. Dulu gajah. Atas gajah tu ada macam apa dia panggil tu? Macam rumah tu lah. Apa dia panggil? Ada istilah. Tak siapa tahu. Orang lama panggil, ada istilah tu. Apa nama dia? Kan nama saya ada. Kalau baca kitab, kalau saya baca saya boleh terang itu atas, tapi kalau nak ingat tak ingat. Dia ada memang atas gajah tu besar lah juga, memang boleh duduk atas tu ke, tak kira atas apa pun, atas kuda tengah naik kuda ke, tak kira. Okey, tiba-tiba sembahyang pertama sekali wajib turun dulu. Kalau kapal terbang turun jatuh mati. Kalau kereta api tak boleh suruh dia berhenti. Turun pun mati juga. Maka tak apalah. Bila mati tu jangan turun lah. Kan? Kalau laut turun tenggelam mati. Tak apa. Macam tu. Jadi bila tak boleh, maka sembahyang atas kenderaan juga berdiri. Syaratnya mesti berdiri dulu. Jadi tu step dia. Pertama, tak boleh sembahyang atas kenderaan. Solat fardu. Solat sunat apa? Solat fardu. Turun. Itu step pertama. Tertib. Mesti turun. Tak boleh turun. Mati kalau turun. Tak boleh berhenti. Ke tapi ke apa mana boleh berhenti. Okey, tak boleh berhenti. Sembahyang atas kenderaan pun tak apa. Tapi mesti cukupkan sempurna. Termasuklah menghadap kiblat. Tak boleh. Macam atas kapal terbang Saudi boleh. Mas tak boleh. Mas tu siapa punya? Negara mana? Malaysia bukan negara Islam. Ke macam mana? Besar mana sangat? Nak sembahyang besar mana? 3 depa. Alah besar ni. Satu sejadah je. Dah punyalah besar-besar. Punyalah ribu-ribu. Bayar tambang, bayar tiket. Tak boleh buat besar sejadah tu. Bubuh arak boleh pula. Marah ni. Bubuh arak boleh pula. Atas tu ada jamu arak. Allah. Hai. Tak cukup minum arak dekat atas bumi. Nak minum atas langit. Pelik pula. Buat ada pula. Benda-benda yang merepek-merepek gitu. Tapi untuk besar sejadah aja tak boleh pula. Tak boleh buat. Pelik lah. Tapi kalau Amerika, Amerika, tak apalah. London tak apalah, negara kafir. Thailand kau okeylah. Malaysia, tak apa benda tu, bukan susah-susah sangat pun, tak susah. Satu bersatu je, besar sejadah aja. Kena berdiri, kena menghadap kiblat. Tu step dia. Tapi tak boleh naik mas. Asia. Everyone can fly. Okey lah, murah. Macam mana? Okey, tak apalah. Barulah sembahyang. Duduk atas kursi tu. Sama lah, sama je. Bila berdiri, tak jatuh,
ataupun tersembam ataupun tak ada fikir lain. Fikir duduk jaga. Duduk semayang apa duk jaga gitu? Semayang ingat Allah, dia ingat takut terjun, takut terjatuh. Itu bukan semayang lah tu. Maka boleh duduk. Dah. Bila duduk, kiblat memang lari entah ke mana lah. Maka solat tu dia panggil solat hormat waktu. Maka wajib qada bila sampai ke darat nanti. Tapi kalau berdiri elok-elok tak perlu qada. Berdiri elok-elok cukup kiblat pada mula-mula tu. Kemudian kalau di kona tak apa dah. Mula-mula tu. Bot besar tu boleh. Bot besar boleh. Macam tu lah. Berdiri mesti itu step dia. Tu dia punya step. Dia punya tertib yang mesti dipatuhi. Bukan duduk atas gerbang ni, duduk atas bot ni, semayang duduk bukan. Step dia turun dulu. Mana boleh turun mati? Okey. Nak turun nak masuk dalam air. Macam nak semayang? Okey. Step yang kedua, berdiri elok cari kiblat. Kena ikut step. Mana nak berdiri macam mana dengan ombak kuat macam ni? Mana boleh semayang gini? Jatuh. Step kedua selesai. Tak boleh. Step yang ketiga, duduk. Duduk boleh duduk. Duduk pun tak boleh. Baring. Sebab tu dia ikut step. Baring. Sebab tak boleh duduk begini. Katalah. Baring. Tak boleh. Bukan baring. Mengiring dulu. Mengiring. Macam ni. Mengiring pun tak boleh. Jatuh. Menentang. Menentang memang boleh lah. Menentang ini. Takkan negak kot. Mayang macam mana menegak? Itu dia step. Menentang pun tak boleh. Nak angkat tangan semua tak boleh. Tak boleh. Dengan kelopak mata. Dengan ni dulu. Ni tak boleh angkat. Ni. Kelopak mata. Tak boleh kelopak mata dengan hati. Hati pun tak ada. Mati je. Hati pun tak ada. Hati pun tak boleh. Pelik. Hati bayang je semayang. Pun tak boleh. Itulah. Selagi ada akal. Wajib semayang. Tak boleh. Sama. Maksud tak boleh tu sama macam semayang fardu yang biasa. Tak boleh. Kecuali tu lah. Kalau jangan cerita sakit pula kan. Kita normalnya. Tak boleh. Semayang pun sama juga. Solat jenazah. Mesti berdiri. Wajib berdiri. Begitu juga khutbah jemaat. Wajib berdiri. Kita tak nampak. Tu semua fardu-fardu yang setaraf dengan sembahyang. Setaraf dengan sembahyang fardu. Dia punya taraf. Kita kata khutbah Jumaat. Bukan sembahyang. Tapi setaraf. Sebab tu, nak khutbah Jumaat, kena ada wuduk. Dia wajib berdiri. 2 kali berdiri mesti. Nak 2 kali berdiri, dia kena duduk. Sebab tu ada duduk. Duduk tu wajib. Bukan sunat-sunat duduk dalam khutbah tu. Macam tu lah. Solat fardu. Fardu kifayah. Wajib berdiri. Okey. Wajib tu sama dengan sembahyang fardu yang 5. Berdiri, okey. Berdiri wajib, betul tu sunat. Sunat pula ada sunat aba'an, ada sunat hay'ah. Sunat aba'an kalau tinggalkan sunat sujud sahwi. Sunat hay'ah kalau tinggalkan sujud sahwi batal. Tak boleh sujud sahwi. Okey. Jadi betul ni cuma sunat hay'ah. Soalannya apa betul? Betul tu apa? Betul tu straight lah. Betul. Ni berdiri betul. Ni tak berapa betul. Ni tak berapa betul. Ni benda panggil nyengek gini. Macam ni. Tak berapa betul lah. Berdiri tak betul. Berdiri tak betul. Tapi berdiri. Tetap berdiri juga. Sebab kaki, lutut dia straight naik atas. Berdiri lah tu. Kalau gini. Berdiri juga. Tapi tak panggil berdiri betul. Gini. Berdiri juga. Tak panggil berdiri betul. Gini pun sama. Gini pun sama. Macam mana cara dia berdiri? Tak ada masalah. Janji berdiri. Tak ada masalah macam mana cara berdiri. Dari sudut sah. Dari sudut sunat. Sunat hay'ah dia betul. Yang kita berdiri ni sebenarnya sunat. Kalau kita berdiri begini pun sah, gini pun sah, gini pun sah, gini pun sah. Sunat berdiri betul. Okey. Ni bukan cerita masalah orang solat sakit. Solat sakit kena masuk kelas lain. Tu cerita lain. Solat sakit. Habis kalau sakit, tu masuk kelas lain, tak boleh cerita ni. Kita cerita yang salim, yang sejahtera, yang sihat. Yang sihat, sejahtera. Berdiri. Cuma yang sebut solat sunat tadi, cuma Nabi pesan siap-siap. Nabi pesan siap solat sunat tu. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa solat berdiri afdal. Solat sunat. Afdal tu maksud pahala penuh. Pahala penuh solat sunat. Wa man shalla qa'ida falahu nisfu ajril qa'imi. Siapa sembahyang duduk dapat separuh pahala sembahyang berdiri. Tapi tetap dapat pahala juga. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajr qa'idi. Kalau sembahyang tidur sebab mengiring, separuh daripada duduk. Gitulah. Dapat daripada tak sembahyang
Baik semayang, dia tarawih lah. Bukan tarawih, kau boleh apa dia balik rumah. Oh, penat baring kat sofa. Boleh, saya baring. Tetapi duduk kat baring, duduklah kat sofa. Jangan baring, maksudnya macam gitu, duduk gini. Tak nak baring, boleh baring. Tinggikan sikit, ingat dada ni, tinggikan sikit kepala, menghadap kiblat, kepala tu. Semayang saya baring. Daripada tak semayang, lepas baring, memang balik pun baring. Duduk depan TV tak apa. Cuma pastikan menghadap kiblat je lah. Lepas tu semayang lah. Baca Fatihah. Subhanallah. Semayang gitu kan. Tak semayang sunat ni. Semayang fardu jangan buat. Semayang sunat kan kita malas sikit. Ya. Semayang sunat. Balik rumah. balik rumah kan tak semayang dah. Gitu. Tu lah. Balik rumah biasa tak buat dah. Banyak sangat cobaan-cobaan. Banyak sangat. TV ada, radio ada, telefon ada, bini ada. Ayah. Anak-anak ada. Pakat kacau lah ke? Cucu ada. Allah. Cucu paling tak boleh Bini dengan cucu kalah bini. Cucu menang Oh cucu janganlah. Isteri kata gini-gini, cucu menang cucu lagi. Jangan main dengan kuasa cucu ni. Itu bagi orang yang veteran sikit cucu lah. Macam mana? Cucu kata cucu atas kepala. Cuba anak ke isteri jangan main ni kepala jangan main. Kokok balik main kepala. Kau ajar. Cucu siap ni kabat atas kepala. Tarik janggut tawan ni. Tok kira tarik. Biasalah budak-budak cucu. Cucu. Tu kata lain macam. Malah kalau ayah dia ni nak cubit sikit anak dia ke, malah kau tak kira. Bu jangan sentuh cucu aku. Hei, ayah pun tak boleh marah. Tak boleh. Jangan main. Lain macam ni aura cucu ni. Allah. Okey. Itu semayang. Jadi kalau, tapi kena ingatlah, ketika semayang duduk sekalipun dalam solat sunat, tetap juga wajib sujud biasa. Tak boleh sujud isyarat. Tak sah. Walaupun dia semayang duduk. Macam dia semayang duduk, semayang sunat ni, semayang sunat duduk, rukuk tak apa. Rukuk sunat berdiri rukuk. Tapi tak apalah, dia nak isyarat pun boleh. Gini. Sujud mesti sujud betul. Habis tengok orang tu semayang, rukuk macam ni, sujud gini. Itu orang sakit. Ini bukan sakit. Ini semayang sunat. Semayang sunat yang tak sakit. Jadi kalau dia sakit, nak semayang sunat, bolehlah dia sujud gini. Sujud itu dibenarkan bagi dia kerana sakit. Bukan kerana dia semayang sunat. Tidak. Itulah, kadang-kadang masa kecil lah. Masa kecil biasanya. Orang tak tegur, ayah tak tegur, mak tak tegur semayang. Budak-budak kan semayang kena paksa. Lembek, sengit, teling, lembek, boring, bawa muka boring. Dia masih kecil-kecil kena paksa. Bawa sampai ke tua, semayang ni boring, bawa muka boring. Ada dalam Quran cerita tentang orang yang semayang, datang semayang tu dengan muka boring. Ada ancaman untuk mereka ni. Munafik. Dia sepatutnya nak semayang ni kena buat muka seronok. Aku nak semayang seronok ni. Walaupun malah. Tak boleh. Kena buat seronok. Kena buat macam, nak semayang. Bukan nak semayang. Semayang pula. Tadi semayang ngorek dah. Tiba-tiba semayang isyak pun Allah lah. Dang duduk sekejap dah masuk. Nak rehat sikit semayang pun itu lah. Macam mana? Lepas tu buat muka Allah malah cepatlah habis. Tidak ada adab. Buat muka boring, buat muka malah tu mereka yang tidak ada adab dan tak ada tasawuf dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia ada tauhid, dia ada tasawuf, lebih-lebih lagi ada fiqh lah. Fiqh ni sahbata rukun-rukun lah. Tauhid tu kita bersembah Allah. Allah yang mana? Kena kenal dulu. Dari sudut tasawuf, adab dia tu. Khusyuk, adab. Kalau tak khusyuk, buat khusyuk. Buat khusyuk. Sama juga bertaubat. Antara syarat sah taubat, menangis. Antara syarat sah jangan buat lagi, berazam tak nak buat lagi kan. Berhentikan apa yang dah buat semua dan sebagainya. Ada satu lagi. Apa dia? Menangis. Tak boleh nangis sana. Buat menangis. Ulama kata. Tak boleh buat menangis. Ambil. Cak kapak. Agak-agak nangis tak?
Kena ajar mata ni, mata tak menangis. Tengok Hindustan menangis. Sosek. Oh, umpan lah. Tengok Hindustan sosek 3 jam menangis. Hero tak boleh bersatu dengan heroin. Sebab hero miskin, heroin kaya. Nangis, tengok cerita bohong nangis. Tiba-tiba ingat dosa-dosa lepas, tak nangis. Ajar sikit mata ni. Teruk sungguh mata ni, pura-pura nangis. Tak boleh. Ambil minyak cakapak. Minyak petrol jangan buta dah. Maksudnya ajar mata. Pakai air mo lah. Baik sikit air mo. Buat menangis. Ni bukan depan orang, ni seorang-seorang. Sebab orang tak boleh kata nak tunjuk orang, tak boleh sebab dia seorang-seorang dalam bilik. Isteri pun tak tahu, suami pun tak tahu. Bangun pukul 3-4 pagi, nangis. Ingat dosa-dosa ni, tobat ni. Ingat dosa-dosa nangis. Tak boleh nangis, ambil air mo bubuh. Ngalih. Buat begitu, lama-lama dia boleh jadi menangis. Tu cara dia. Tapi jangan buat muka boring Jangan buat muka boring. Ya Allah. Hai. Yang ketiga, dia simple aja. Sebenarnya pembahasan ni panjang. Kalau dalam kitab Kifayatul Ulum tadi, cerita tentang berdirinya tak silap lah dalam 9-10 jam. Mana kalau kuliah macam ni setahun. Yalah lebih kurang setahun. Sejam. Kalau sebulan sekali lah. Lebih 9-10 jam kalau kitab Kifayah. Dia cerita berdiri tu. Kalau tak mampu berdiri, duduk, semayang atas kursi, semua masuk lah. Semayang duduk, semayang belunjur, semayang tarabuk, semayang biasa dengar tarabuk, cara nama duduk. Semayang duduk cara tarabuk, cara ik'a', cara tawarruk, iftirash, cara duduk. Kadar-kadar yang dibenarkan duduk sebab tak mampu berdiri. Sebab bincang tentang berdiri panjang cerita. Solat sambil berjalan, macam dia nak buat solat atas kenderaan pun dia masuk sekali. Panjang cerita. Tapi dia tulis. Yang kedua, berdiri betul pada sembahyang fardu. Maknanya sembahyang sunat tak berdiri pun tak apa. Sekadar itu aja cukup lah, kan? Yang ketiga takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Alif lam lam ha alif kaf ba ra. Mesti sebut 8 ni. Alif lam lam ha alif kaf ba ra. Ada 8. Mesti bunyi semua. Tak bunyi satu, habis. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang dia. Satu huruf dia mesti bunyi semua. Takbiratul ihram bermaksud takbir. Takbir itu Allahu Akbar lah kan, takbir. Ihram tu maksud yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Ihram ni sebenarnya ihram yang pakai ihram. Bila pakai ihram, ada tak peraturan yang kena patuh? 13 lupa dah. 13 peraturan yang mesti dijaga apabila pakai ihram. Macam tu juga sembahyang. Dengan sembahyang ada peraturan yang kena jaga. Jadi takbiratul ihram, lepas takbir ada peraturan. Sebelum takbiratul ihram tadi, sebelum takbir boleh makan? Boleh. Lepas takbir tak boleh. Tu adalah peraturan. Sebelum takbir boleh minum? Boleh. Lepas takbir tak boleh minum. Sebelum takbir boleh bercakap? Boleh. Lepas takbir tak boleh bercakap. Itu maksud takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Sebab ada takbir lain. Takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Takbir zaidah, zawaid. Takbir raya tu yang 7 kali tu dipanggil zaidah atau zawaid. Selama ni takbir Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allah. Itu takbir apa tu? Zawaid. Banyaklah jenis-jenis takbir. Takbir ketika semangat dan sebagainya, dia macam-macam ada nama takbir. Jadi takbir yang ni takbir ihram atau takbir taharrum. Boleh juga takbiratul ihram yang terkenal. Takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum tu. Sebelum takbir boleh melompat, boleh. Lepas takbir haram melompat, batas sembahyang. Gitu. Takbir yang mengharamkan sesetengah perkara. Begitu juga pakai ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku buat umrah ni dan berihram dengannya. Maka ada benda yang tak boleh. Tak boleh sembelih, tak boleh jadi wali, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh cabut. Macam semua tak boleh kan. Tak boleh pakai pakaian yang berjahit, sebagainya. Sebab ihram tu maksudnya mengharamkan benda yang sebelum tu halal aja. Jadi haram. Itu takbir tu ihram. Okey, takbir. Mula-mula sembahyang. Umat terdahulu ada sembahyang? Ada.
Umat terdahulu. Macam umat Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang dan anak-anak cucu cicit aku. Maknanya ada sembahyang. Dimulakan dengan apa? Bukan dengan Allahu Akbar. Dengan yang lain lah. Ada mulakan dengan Alhamdulillah, ada dengan yang lain-lain. Tapi kita special, sembahyang kita mula Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain, mungkin segala puji bagi Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Permulaan sembahyang. Sembahyang ada macam mana? Rukuk. Wallahualam. Rukuk yang tidak ada macam mana? Wallahualam. Cuma sembahyang ada. Cara dia. Berapa waktu? Adalah syariat waktu tu. Dimulakan dengan apa? Bukan Allahu Akbar. Itu yang tahu. Kerana Allahu Akbar adalah khususnya untuk umat Nabi. Kita saja yang mulakan sembahyang dengan Allahu Akbar. Ada yang mulakan sembahyang dengan la ilaha illallah. Umat Nabi Musa ada sembahyang 1 hari 2 kali. Lepas tu Nabi Musa suruh dia naik balik. Tak cukup 50. Cannot go. Nabi Musa kata tak boleh. Umat aku kuat-kuat. Besar-besar, kuat-kuat. Umat Bani Israel lah umat Nabi Musa. Sembahyang 2. Fail. Gagal, tak boleh buat 2 sehari. Engkau 50. Dah lah kecil-kecil. Kecil-kecil kita. Umat dulu besar-besar kan. Dah lah tenaga kecil. Macam-macam. Umur pendek. Dulu kan ratus-ratus umur. Semua serba-serbi kurang. Tiba-tiba 50. Tak ada harapan. Pergilah Nabi naik. Jadi 9 kali Nabi turun naik. Dapatlah 5. Sembahyang 5, pahala macam 50. Sebab apa? Dia kata, tak ada harapan 5. Umat aku 2 pun gagal. Nabi kata, aku malu dah. Kalau aku naik sekali lagi, rasanya kosong. Malu dah, aku dah malu dah. Maka 5 lah kita sampai sekarang. Dimulakan dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Kenapa dimulakan dengan Allahu Akbar? Untuk dapat khusyuk lah. Kalau kita faham Allahu Akbar tu apa? Untuk dapat khusyuk. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kerja? Kecil. Masalah orang hutang tak bayar. 10,000 dah 7 tahun. Puas cari dia. Kecil besar? Kecil besar hutang. Orang hutang. Kecil. Sebab Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar teringat lagi. TMG. Pasar raya TMG besar kecil. Nak beli barang, nak makan. Nak beli barang. Kecil. Cakaplah apa benda, semua kecil. Pangkat pengarah, inspektor, macam-macam pangkat kita, doktor apa semua. Allah Maha Besar. Ingat lagi kerja ke? Ingat kerja. Oh, pangkat aku besar ni. Ingat lagi? Tak ada. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lagi semua kecil. Bila semua kecil, terasalah kita ni kecil. Barulah dapat khusyuk. Tapi kalau kita bawa pangkat kita masuk ke dalam saf, tak dapat khusyuk tu. Tinggalkan pangkat kita sangkut dekat pintu pagar luar. Nak masuk aja, berhenti kejap. Sangkut. Inspektor ke apa ke sangkut. Pengarah ke sangkut. Datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Seri ke, Tun ke. Tak kira siapa sangkut kat luar dulu. Masuk, sembahyang, lepas tu pergi keluar. Jangan tinggal. Nanti orang lain ambil balik. Masa tak ada masalah pangkat itu. Pengarah ke apa tak ada masalah. Keluar nanti ambil lah balik. Tukarlah jalan balik. Masuk. Takut. Ngada Allah wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku dengan Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tak bolehlah bawa pangkat. Takut muka, takut Allah. Macam temu kan orang besar, pembesar-pembesar, tuanku ke apa ke, kan lain. Dah keluar, ambil balik. Jalan mendada sikit, pangkat. Itulah. Kalau bawa pangkat-pangkat sekali, macam mana nak buat tu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Kalau yang lain pun besar juga, itu bawa dalam sembahyang. Mana saya punya sejadah? Saya sepatutnya tempat khusus. Betul? Kenapa tak cukup tenggelam dahi masa sujud? Bawa benda-benda situ. Bawa dia punya pangkat tu. Jadi waktu tu Allahu Akbar sebutkan mulut je, sebenarnya tidak, dia bawa benda lain. Mungkin harta dia yang akbar, lagi besar. Mungkinlah kot. Dia dua. Minimum 2. Allah tu 2. Yang lain semua 1.
Satu juga. Allah, tu dua. Minimum dua. Allahu, satu balik. Satu semua. Satu. Jadi Allah tu dua. Allah, dua. Allahu Akbar. Jadi kalau dua jadi Allahu Akbar. Salah satu confirm dah. Lebih lagi kalau Allahu Akbar, itu lagi teruk. Sebab dia panggil istifham. Dia lain tau. Masa Arab dia gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu panjang. Dia panggil istifham. Apa dia panggil? Benda lah. Dia macam tanda soal. Adakah Allah Maha Besar? Gitu dia tanya. Allahu Akbar. Gendang. Allahu Ikbar. Darahik. Ikbar. Apa ke? Tapi kalau Allahu Akbar, okey dengan susah. Daripada Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, itu lagi betul. Bahasa betul tu sah. Sebab dia cuma bergetar yang tak patut getar. Maksud tak ada masalah dari sudut sah. Walaupun bunyi macam udhak bunyi. Allahu Akbar. Apa ada echo, ada gema pula. Asal jadi gitu. Allahu Akbar. Yang ni Allahu Akbar. Kan nampak canggih? Itu yang jahanam. Tapi Allahu Akbar itu okey lagi berbanding ni. Dia kan okey berbanding dengan yang tadi tu. Yang tadi tu salah terus, gendang terus. Allah itu gendang. Allahu Akbar. Allah itu gendang. Allahu Akbar betul dari sudut makna, tapi sifat huruf tu salah. Sifat huruf tak ada masalah. Jumpa guru Quran baru kena kata. Jumpa guru fiqh tak ada masalah sah. Jumpa guru Quran kena kata lah tu. Muka wal. Lidah nak kena kokok ke apa? Main aku tarik lidah kokok. Apa hal jadi gitu? Itu jumpa guru Quran. Jumpa guru fiqh sah tak semain saya kalau saya Allahu Akbar? Sah. Baik. Kita nampak Allahu Akbar. Itu yang best. Nampak? Mantap. Mantap benda tak sah. Gitulah. Sikitlah. Dia punya minimum dua. Satu, kalau satu makruh. Makruh je. Makruh. Sebab Allah tu dia 5 kali bertukar. Asal daripada Allah apa? Perkataan Allah. Asal. Alif lam lam ha. Asalnya perkataan apa? Dia punya asal usul. Sebut asal usul je. Dia mesti ada last kali baru jadi Allah kan? Bertukar. 5 kali bertukar. Allah. Al-ilah. Ilah. La ilah. Ilah tu lah Allah. Asalnya ilah. Alif, lam, ha. Al-ilah. Al-ilah. Itu asal. La ilah. Ilah tu ilah tu. Tidak ada apa? Allah tu apa? Tuhan. Ya. Allah tu Tuhan. Ilah apa? La ilah tu. Ilah apa? Tuhan. Allah. Tuhan juga. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Ke kan? Itu kena ngaji tauhid. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. La ilah. Tidak ada Tuhan. Illa melainkan Allah. Allah apa? Allah kan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Apa cerita? Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yalah Allah apa? Allah Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Tuhan lah. Ke macam mana? Itu kena ngaji tauhid sungguh-sungguh lah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Itu ilah. Ma'budun bihaqqin, yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Banyaklah maksud dia ada 3 martabat. Ada 3 martabat. Allah itu ma'bud ke, maksud ke? Dia ada. Dia ada 3 martabat. Jadi cuma la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Okey, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu apa? Kita kata apalah, gunalah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Okey, Tuhan tu apa? Ilah. Allah ke? Tidak ada Allah melainkan Allah.
Kisah ni. Selalu sebut lah ni. Padahal tanya tahlil tu, keluar ni anak. Halkum nak terkeluar. La illallah. La ilah. Nak tanya Allah je ni. La, tidak. Simple itu la kan. Biasa orang takkan tak tahu. La tu tidak. La, tidak. Orang tak gerti pun tahu la. Maksudnya tidak. La ilaha. Kalau tengok terjemahan, Tuhan. Illa, melainkan Allah. Jadi ilah tu Allah ke Tuhan? Ke sama je? Kalau kata ilah tu Allah, tidak ada Allah melainkan Allah. Macam mana? Kalau kata habis Allah tu apa? Allah tu Tuhan lah. Bolehkah kita kata kalau ilah tu Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan? Ilah tu apa? Yang orang tak faham, ilah tu adalah Tuhan. Kan? Apa maksud Tuhan? Tuhan orang tu Tuhan berhala, Tuhan yang makhluk macam contohnya Nabi Isa dia kata Tuhan. Itulah ilah. Dia kata Tuhan Nabi Uzair, orang Yahudi kata Tuhan. Uzair tu Nabi, tapi orang Yahudi kata Tuhan. Tu batu-batu tu dekat Batu Kip tu, tinggi besar tu, ada orang kata Tuhan. Ada yang matahari tu, ada orang kata Tuhan. Dia kata Tuhan, lepas tu dia sembah. Macam-macam. Zaman dulu ada orang dia kata Tuhan. Dia orang. Contohnya Namrud. Dia punya rakyat dia kata dia Tuhan. Ada kata gitu. Ayah Pin. Dia punya mengikut kata Tuhan. Tuhan kan? Saya tengok video tu. Saya pergi jumpa Ayah Pin dekat alam sebalik mata. Alam sebalik mata, belakang mata. Saya tengok kaki. Saya tengok kata. Ayah Pin. Punya Ayah Pin gitu. Tak habis-habis. Tak habis. Tingginya Ayah Ping. Tengok kaki, nampak kaki dia. Naik, tak nampak kepala dia. Besarnya Ayah Ping. Ayah Ping tu Tuhan bagi saya. Macam tu. Boleh tengok kat YouTube benda. Ada dia kata Tuhan. Ayah Ping. Orang intai dia dengan isap okok gudang garam. Tuhan apa isap gudang garam? Tuhan isap gudang garam. Datuk. Aduh, pedih. Benda tu gudang garam. Tuhan apa benda gitu. Ada orang ngaku Tuhan. Jadi ilah tu yang tu ke? Jadi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan-Tuhan yang tadi tu, melainkan Allah yang Tuhan yang sebenar. No, itu bukan maksud ilah. Ilah itulah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Adakah ayat Pin tu berhak disembah dengan sebenar-benar? Tidak. Adakah berhala tu berhak dengan tak? Jadi ilah tu bukan mereka lah. Habis ilah tu apa? Tuhan macam mana? Yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, istighna dan iftiqar macam Allah. Tidak ada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada sifat-sifat yang lemah ni? Tidak ada. Melainkan Allah. Soalannya, kita nak tolak apa ni? Kita tolak Tuhan yang ada sifat-sifat kesempurnaan tadi selain daripada Allah. Itu yang kita nak tolak. Soalannya, ada ke Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan tadi? Tak ada. Sebenarnya kita tolak yang tak ada. Bukan kita tolak berhala. Berhala buat apa tolak? Sebab dia bukan Tuhan. Nak tolak apa? Tidak ada Tuhan. Aku nak tolak berhala bukan Tuhan. Tak payah. Sebab dia memang bukan Tuhan. Tak perlu tolak. Aku menolak berhala sebagai Tuhan. Aku menolak Jesus sebagai Tuhan. Aku menolak. Satu-satu dia tolak. Tak perlu tolak. Sebab tu bukan Tuhan. Habis kenapa orang kata orang tak reti, tak arif definisi Tuhan? Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan tu? Definisi kan? Setiap perkara dia ada definisi. Apa maksud? Ni, satu alat. Definisi dia, takrif dia. Satu alat yang digunakan untuk bla bla kan? Apa takrif? Apa takrif wuduk? Satu perbuatan yang dilakukan dengan membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Yang tujuannya untuk melakukan beberapa perkara. Macam tu. Apa maksud sembahyang? Perbuatan dan perkataan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu takrif, definisi. Apa definisi Tuhan? Apa definisi manusia? Dia definisi Tuhan pun dia tak tahu. Maka dia salahlah letak yang bukan Tuhan dia kata Tuhan. Sebab dia tak reti. Apa definisi gajah? Takrif gajah adalah satu binatang. Pertama binatang, bukan manusia, bukan malaikat, bukan kan? Binatang yang mempunyai 4 kaki, ada belalai, besar. Bapak besar kan? Itulah definisi gajah. Maka bila kita tahu definisi, kita kata, oh tu gajah. Apakah dia definisi harimau?
Harimau yang belang-belang harimau yang mempunyai belang begitu 4 kaki dan dia jenis binatang. Bila kita tahu definisi, maka kita tak salah lah nak tentukan tu gajah. Apakah definisi Tuhan? Yang mempunyai sifat kesempurnaan yang dia tidak memerlukan yang lain dan yang lain semua perlukan dia. Itulah Tuhan. Tak. Itu bukan definisi. Itu sifat Tuhan. Esa tu wahdaniyah tu sifat. Sifat Tuhan esa, ya. Kita nak bahas bukan sifat Tuhan, definisi, ta'rif Tuhan. Apakah dia manusia? Makhluk yang dijadikan, yang dilahirkanlah, yang dilahirkan oleh mak. Ada tak yang tak dilahirkan secara umumnya lah? Dilahirkan, ada 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Itu definisi dia. Apakah definisi Tuhan? Tuhan adalah yang disembah. Habis kalau orang tu sembah-sembah tu, Tuhan, bukan definisi dia. Maka salah letak takrif Tuhan, maka yang tak Tuhan pun dia kata Tuhan. Gitulah. Yang bukan harimau pun dia kata harimau. Sebab dia tak reti harimau. Dia yang dipaham harimau ada belalai. Betul gajah. Bila macam tu, dia salah letak harimau. Dia kata gajah, gajah dekat harimau. Kenapa dia boleh tukar gitu? Sebab dia tak kenal definisi tu, takrif. Begitu juga orang kafir, dia tak kenal, dia tak tahu definisi Tuhan. Dia salah faham. Maka bila dia salah faham, maka dia salah letak Tuhan tu. Jadi, apa yang ilah-ilah yang Allahu Akbar kita panjangkan sikit bab tauhid ni, yang kita nak tolak-tolak ilah ni, Tuhan ni, Tuhan yang mana ni? Kita nak tolak. Tuhan yang betul-betul Tuhan, iaitu yang Tuhan tadi, dia tak memerlukan yang lain, dan yang lain semua perlukan dia. Tuhan tu kita nak tolak kalau ada, sebab kita nak kata Allah adalah Tuhan. Tapi tak ada. Mana ada? Maka kita tolak sebenarnya yang tak ada. Nak bagi tahu Allah Tuhan sungguh. Kalau ada baru aku tolak, tapi tak ada. Mustahil. Bukan tolak berhala, sebab berhala tu bukan Tuhan awal-awal. Berhala tu kalau tengah panas pun dia tak boleh beralih. Tak boleh beralih. Hujan lebat tak boleh beralih. Duduk situ. Orang pula nak kena tolak. Itu maknanya dia memerlukan orang. Dia nak ada tu, kena tak orang jadikan? Orang buat, kena orang buat. Itu bukan Tuhan. Maka kenapa orang lain kata dia Tuhan? Dia tak faham definisi. Gajah kata ni, beruang kata harimau, tak reti. Beruang begini. Dia tak reti. Dia salah meletakkan takrif. Maka dia salah. Gitulah. Okey. Soalannya? Yalah soalannya. Ada agama lain dia kata Tuhan dia satu juga. Macam mana? Tuhan yang dia kata ada. Tuhan satu. Ada Tuhan satu, ada. Ada agama yang Tuhan satu. Tapi bukan Tuhan Allah lah. Tuhan yang satu ada. Ada. Tahu tak Tuhan orang Sing? Apa dia? Ni sembahyang jemaah ke sembahyang seorang? Kalau sembahyang berjemaah, kuat sikit tak? Jahar dia panggil. Dia macam ni, minimum kadar bunyi, minimum, paling kurang, dengar kat telinga sendiri. Itu untuk sah. Untuk sah dengar kat telinga sendiri. Sama ada dia imam atau dia makmum. Minimum bunyi, minimum kekuatan volume dia, dengar kat telinga sendiri. Minimum. Walaupun jadi imam. Habis makmum tak dengar, tu masalah lain. Lama makmum tunggu kat sujud, dia dah naik dah, nak rukuk dah. Sebab dia bunyi perlahan. Allah kan, buat perlahan. Takbir pun dia perlahan. Dari sudut sah. Dari sudut makmum tak tahu nak buat apa, itu bab lain. Cuma dari sudut sah, janji dengar kat telinga sendiri. Maksud dengar kat telinga sendiri, sebab dia rukun qauli. Takbiratul ihram ni rukun qauli. Rukun dalam sembahyang dia ada panggil rukun qalbi. Kita dah bahas dah, ada 2 je. Niat dengan tertib. Yang kedua rukun fi'li, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk atau sujud, duduk tahiyat. Dia panggil rukun fi'li, perbuatan. Jadi rukun qalbi dia kena main kat hati, dekat hati. Sebab nama rukun qalbi hati. Rukun fi'li dia kena buat. Mesti buat. Tak buat tak sah. Rukun qauli dia mesti qaul, dia mesti bercakap. Istilah bercakap, dia mesti keluar, dia mesti ada suara. Dan suara dia pula
Mesti bunyi. Bila sebut ada suara, mesti bunyi. Dan bunyi itu sekurang-kurangnya dia dengar. Sama ada di imam atau di makmum. Itu minimum. Cuma kalau jadi imam kena kuat untuk makmum nak dengar tadi. Kalau tidak, makmum nak ikut macam mana? Cuma kalau kata kadar mana, jahar kuat. Dia tak kira kadar mana, kuat. Kadar jahar. Kadar kuat. Minimum dengar kat telinga sendiri, maksimum dengar kat semua orang. Jahar dia panggil. Sir dengar kat telinga sendiri. Sir dia sendiri dengar. Orang sebelah pun tak dengar. Dia panggil sir. Kadang-kadang orang sebelah boleh dengar lah, kadang-kadang sikit-sikit. Itu dia panggil sir. Kalau jahar, semua orang dengar. Jadi kalau jadi imam, jahar. Kalau jadi makmum, sir. Takbir pun sir. Allah. Dengar kat dia sendiri je. Dengar kat diri dia sendiri, bukan maksud dia mesti dengar kat telinga dia sendiri. Itu sekadar perumpamaan aja. Tapi bukan bermaksud dia mesti dengar kat telinga dia. Tidak. Kalau dia pekat badak, ganggu orang. Faham pekat badak? Dia tak dengar. Jadi dia kena kuat nak dengar telinga sini. Allahu Akbar. Tak. Apa maksud dengar kat telinga sendiri? Dengar kat telinga sendiri bermaksud kadar yang dia buat keluar kat mulut Allahu Akbar tadi, kadar dia, jika dia tu normal telinga, normal telinga biasa, telinga sejahtera, dan tak ada gangguan, tak ada rintangan, dia dengar. Masuk rintangan apa? Pernah malam-malam tidur sini pernah? Sini tak je tidur. Ramadan pun tak je tidur. Tidur rumah. Ada katil. 4,000 lebih katil bayar bulan-bulan. Katil pun bayar bulan-bulan. Nabi dulu tidur, bekah belakang. Kita tidur bayar bulan-bulan. Setiap bulan mari orang, mari wakil. Mari masuk bilik itu. Jang. Orang sekarang pelik sungguh. Sebab apa saya kata tidur sini? Sebab saya tengok jam. Kalau tidur pukul 3-4 pagi, tu semua, bunyi tak jam? Kenapa sekarang tak bunyi? Jam yang sama je. Puan. Tak ada. Tu jam ada 2 ke? 2 ke? 3. 4. Ya Allah, menepati masa sungguh tempat ni. Mesti 10 minit tegur komak. Mesti. Menepati masa. Okey, bagus kan? Okey. Okey. Dengar. Sekarang ni dengar. Dengar. Tak dengar. Cuba main pukul 3 lagi. Seram tu. Gitu. Betul. Bunyi. Seram. Kenapa bunyi? Waktu tu. Sebab tak ada rintangan. Dan tak ada benda lain. Yang ini bunyi aircon. Aircon ada bunyi. Cuma kira-kira tak bunyi. Tapi ada bunyi tu, bunyi ni, bunyi. Macam-macam bunyi. Bunyi kat luar. Bunyi kereta, bunyi. Walaupun kita tak dengar. Tapi sebenarnya ada bunyi tu. Sehingga kan tak boleh dengar. Bila bunyi semua tak ada, kita boleh dengar. Okey. Perumpamaannya begitulah. Kalau kita baca sekarang, mungkin kita tak dengar pun. Baca. Allah. Tak dengar pun. Tapi kalau kita baca 4 pagi, dengar. Paling kurang lah, minimum. Kadar itulah yang untuk sah. Jadi maksud telinga tadi dengar, bukan dengar. Kadar yang boleh dengar, walaupun dia tak dengar. Kadar itu tanpa ada rintangan lain. Tak ada bunyi-bunyi lain, tak ada bunyi. Jadi orang yang biasa solat tahajud, dia akan baca perlahan aja. Dan dia dapat kadar bacaan tahajud tu. Sebab dia seorang-seorang. Bila dia sembahyang, mungkin, tak semestinya mungkin, orang kata dia baca tak bunyi. Sebab kadar yang, kalau dia sembahyang tahajud, memang dengar dia baca Fatihah. Dia bawa kadar itu untuk sembahyang. Orang kata, apa benda gerak mulut saja. Orang ni sembahyang tahajud, dia tahu kadar mana. Maka sah. Jadi, maksud dengar kat telinga sendiri itu bukan dengar. Kalaulah tak ada masalah pun, memang boleh dengar. Cuma sebab bunyi bising. Kalaulah dikira rintangan-rintangan, mesti dengar sungguh. Kalau macam mana? Kalau tengah takbir, kereta api lalu. Kalau ada umat tepi kereta api. Kalau terbang lalu. Bas tak mati kat luar. Bunyi enjin. Bunyi kan? Kita kena kuat lagi lah sebab tak dengar. Bukan. Orang pekat badak kena kuat sungguh lah. Kan. Apa khabar Pak? Nak kapak? Itu pekat badak. jadi
dengar kat telinga sendiri, dalam keadaan tak ada rintangan, tak ada bunyi-bunyi, boleh dengar. Kadar itulah bawa. Cuma, kita jarang tahajud. Jadi, kita tak tahulah kadar itu. Maka, kita kuatkan sikit supaya boleh dengar telinga kita. Walaupun dia agak kuat sebenarnya tu. Tapi, macam mana kalau slow lagi tak dengar? Sebab ada yang lain-lain. Kita jarang tahajud. Kalau orang tahajud, dia kadang-kadang gerak janggut. Baca kodok ni. Sebenarnya, kalau lah dia ambil kadar itu, memang boleh dengar. Memang boleh dengar. Kalau dia ambil kadar itulah. Yang boleh dengar. Cuma, dia ambil kadar itu, dia bawa ke tempat yang bising, tak dengar pun tak apa. Janji, boleh dengar kalau sunyi. Satu lagi kot. Last. Yang terakhir. Yang keempat. Sekejap. Minimum 2, Allah tu minimum, maksimum 7 alif. 7 alif tu 14 harakat. Ya Allah tadi tu. Tadi baru sebut minimum 2. 1 makruh. 1 makruh. 2 minimum. Yang mana dekat Allah tu? Maksimum 7 alif, 14 harakat. Ketika tu takbir pun boleh 14, tapi panjang. Tak cukup nafas tak? Azan. Ya, azan. Mungkin nak sujud, daripada berdiri nak sujud kan agak panjang juga. Gitulah. Tengok keadaan sesuai dengan keadaan. Takkan takbir, tangan duduk sini nak sampai sini pun 14. Kan? Dia Allah melampau. Dekat je, nak rukuk. Tak masuk tu bab lain. Tak masuk tu kira bab lain. Rukuk. Allah melampau. Allahu Akbar. Biasalah. Ikut. Nak pergi jauh panjang sikit. Nak naik jauh panjang sikit. Dekat. Daripada sujud ke duduk, pendek lah. Dia panjang kan? Pendek mana? Kadar itulah. Ya, tapi maksimum 14. Keempat, membaca Fatihah serta bismillah. Ni yang terakhir. Last. Membaca Fatihah serta bismillah. Yang pertama, bila kata membaca Fatihah, kenapa serta bismillah? Kenapa nak sebut lagi bismillah? Kata baca Fatihah memang masuk bismillah ke? Kenapa kata serta lagi? Kenapa tak kata membaca Fatihah serta alhamdulillah? Sebab alhamdulillah tu dah Fatihah, tak payahlah nak serta-serta. Kalau membaca Fatihah serta a'udzubillah, kena best sikit ayat tu. Sebab a'udzubillah cerita lain, bismillah tu dah Fatihah cerita lain. Kena. Ini membaca Fatihah serta bismillah. Sedangkan kita tak kata membaca bismillah serta alhamdulillah. Membaca bismillah serta siratal ladzina an'amta alaihim. Tak perlu sebut sebab bila kata membaca Fatihah dah masuk dah. Tapi kenapa disebut membaca bismillah serta membaca Fatihah serta bismillah? Sebab ada khilaf. Sebahagian mazhab dia kata bismillah bukan salah satu daripada Fatihah. Mana bermula Fatihah dia alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak ada rezeki dengar dekat Mekah, Madinah, sembahyang dia baca bismillah, imam dia baca bismillah. Tak ada rezeki. Terus alhamdulillah semua. Kadang-kadang dia baca. Maksud dia baca tu dia baca kuat. Habis kita kata dia baca tak? Kalau kita kata dia tak baca, kita tak boleh ikut belakang dia walaupun imam Mekah, Madinah. Sebab kalau tak baca bismillah sah. Tak sah. Sekarang kita nak kata apa kat dia? Baca perlahan. Ataupun tak tahu. Sekarang tahu tak? Tak tahu pun tak ada masalah. Ataupun kita bersangka baik, dia baca perlahan. Sebab walaupun bismillah bukan salah satu daripada ayat Fatihah, mereka tu yang lain, mazhab lain, tetap sunat juga bismillah. Cuma tak sunat kuat-kuat, sunat pelan-pelan. Boleh juga kata dia baca perlahan. Dan boleh juga cakap tak tahu. Boleh semayang belakang dia. Tapi aku tahu, imam ni memang tak wajib bismillah. Tak boleh ikut. Soalan siapa tahu? Mana tahu tak? Bila tak tahu, bolehlah ikut. Tak boleh. Kata, kalau kita tahu dia baca dalam hati, tak boleh ikut belakang. Dia mesti baca perlahan. Perlahan tu yang ada bunyi tadi. Cuma kita tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dan biasanya, dah nama Imam Masjidil Haram, Imam Madinah, tak reti lagi. Tak reti bahasa lagi. Dia akan baca. Malah mazhab dia pun sunat. Dia akan baca. Dan dia tahulah. Takkanlah tak tahu. Hai. Tahu. Cuma nak beritahu, kalau kita yakin dia tak baca. Dah macam mana kita boleh yakin? Aku yakin dia tak baca. Tak boleh sembahyang belakang dia. Tak sah. Sebab bila tak baca bismillah, tak sah sembahyang pada mazhab Syafi'i.
Dia akan baca Sudan mazhab Syafi'i kau. Mazhab apa? Orang Sudan. Orang mana? Sudais dia baca. Memang dia baca. Itu memanglah orang hebat gitu takkanlah. Dia baca. Apa? Kenapa nak buat satu apa-apa yang menyebabkan jadi wara lah kan? Kalau dia tak baca ni buat apa? Bismillah je pun. Baca je lah. Kuat perlahan je pun. Bukan benda besar pun. Imam Syafi'i dia mengimamkan anak murid Imam Ahmad. Imam Ahmad mana kunut? Dia tak baca kunut. Imam Syafi'i anak murid kata saya tak baca kunut. Pergi tempat orang masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau kena makan lah, masuk kandang harimau mampu. Jangan masuk. Masuk kandang harimau mengaum benda kan? Mengaum. Maksudnya tengok tempat lah. Janganlah ikut mentang-mentang lah kita tahu macam tu. Jangan gitu. Jadi mazhab Syafi'i dia memang bismillah adalah salah satu. Mazhab Hambali bismillah salah satu daripada Fatihah. Ya, bahasa Hambali bismillah juga salah satu daripada Fatihah. Cuma sunat baca perlahan je bagi dia. Tapi dia juga salah satu bismillah tu. Kalau dia tak baca bismillah, tak sah juga mazhab Hambali. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, bismillah bukan salah satu daripada ayat Fatihah. Tidak. Kerana dia berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim tu satu ayat. Ghairil maghdubi ayat lain. Jadi 7 jugalah ayat dia. Hambali? Lama tak? Itu Hambali lain. Itu Haji Hambali. Ini Imam Hambali. Hambali lain dia tu. Itu Hambali apa? Jadi mazhab Maliki, mazhab Hanafi dia bismillah bukan salah satu ayat daripada Fatihah. Tapi dia tidak menolak bismillah adalah salah satu ayat Quran, tapi bukan duduk kat situ. Duduk dekat surah Semut, surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bismillah salah satu daripada ayat Quran, tapi dia bukan duduk dekat bismillah. Dia bukan duduk dekat Fatihah. Dia cuma masa nak tulis Quran, sahabat dia tulis bismillah surah. Bismillah surah. Bismillah tu macam garisan lah sekarang ni. Dia kata gitu. Bismillah ni macam garisan. Macam garisan, dia bukan salah satu daripada di awal-awal surah semua bukan. Bukan semua di awal surah, bukan. Jadi maknanya kalau kita mazhab Syafi'i, kita baca ikut cara dia, iaitu bismillah bukan salah satu daripada permulaan surah, kecuali surah Bara'ah, Taubah kan? Bara'ah. Kalau kita baca Quran ikut style diorang, iaitu bismillah bukan salah satu daripada awal-awal surah, tapi dia bismillah ada dalam surah An-Naml, tapi cuma dia bukan salah satu daripada ayat Quran yang di awal surah. Dan kita mazhab Syafi'i, kita membaca Quran sampai khatam. Sebenarnya kita tak khatam lagi. Kita kekurangan 113 ayat. Apa 113? Yalah bismillah lah kan 113 kali. Jadi aku khatam dah. Ikut qiraat mana? Qiraat apa kan? Ibnu Katsir. Imam Syafi'i qiraat Ibnu Katsir atau qiraat Nafi', riwayat Qalun. Kita Hafs an Asim, itu yang memang musabaqah semua guna qiraat Hafs and Asim. Apakah qiraat Ibnu Amir, qiraat Ibnu Katsir Al-Makki, riwayat Bazzi ke Qalun ke apa ke, lupa dah. Maka dia baca cara tu. Bismillah dia tak baca. Aku khatam dah. Khatam. Ya, khatam. Tak khatam. Sebab tak cukup 113 lagi. 113. Sebab pada mazhab Syafi'i, banyaklah ayat dia. Sebab dah 113 kat bismillah je. Tak banyak lagi khilaf-khilaf yang lain. Jadi sebab tu kata 6666. 6636 kan? Ada kan? Perasan tak? Ayat Quran ada 6666. Ada kata, bukan 6636. 6366. Macam-macam ada. Kenapa berlaku perbezaan? Pertama, sebab bismillah. Yang kedua, sebab satu ayat yang panjang,
mazhab lain kata tidak. Ayat ni potong dua. Jadi dua dah kat situ. Macam buat persepadanan semula. Lebih kurang. Asalnya 1/5 dah buat dah jadi 3 dah kat situ. Gitulah. Kan? Alright. Bismillah, bismillah baca. Ini baru pergi Mekah. 12 hari. Balik-balik, alhamdulillah lalu tak ada bismillah dah. Allah. Kalau nak tiru lagu dah. Tak payahlah tiru tu. Saya pernah semalam belakang budak tahfiz. Masa mufaraqah nak jadi imam sangat. Baru belasan, 16 tahun kot. Kat Bursa Alam. Okay, sekali kena mufaraqah. Dia tiru dalam YouTube ke apa kan. Dia punya lagu. Kalau dia baca bismillah, lagu tu lari. Dia akan lari dia punya tune dia. Jadi dia terus baca. Sebab dia kata tu yang besar-besar semua yang hebat-hebat. Itu mufaraqah kat belakang. Habis kat situ je lah nanti. Cukup. Berhenti dekat rukuk, iaitu tunduk hingga sampai 2 tapak tangan kepada 2 lutut. Rukuk yang kelima, bertingkat yang kelima. Tangguh dulu. Kafaratan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.